pentagon ni adalah, untuk pentagon adalah 540 darjah. Biasanya kita start dengan segi ketiga lah, 180. Lepas tu segi empat 360. Lepas tu pentagon 540. Okey. Lepas tu hexagon kita dapat 720. Lepas tu heptagon 900. Okey. So boleh darabkan menggunakan formula ni, iaitu n tolak 2 darab dengan 180 ini. Okey. So dah dapat dah dia punya hasil tambah sudut pedalaman poligon ni. So kita kena dapatkan beberapa sudut lain lah yang ada kat sini lah. So 80 kita dah ada dah sudut pedalaman dia, salah satunya 80. Cantik, dah dapat. Okey, P dengan Q ni kita abaikan dulu. Okey, maksudnya kita dah ada 3 sudut. 2 yang kita tak tahu, 1 kita dah tahu. Okey. So pentagon mesti ada 5 bucu. So ada 5 sudut lah. Kita kena tahu. Okey. So kat sini, kita dapat kat sini adalah sudut di sini dan juga sudut di sini. Okey. So, perasan tak ada garisan ataupun ada anak panah ni? Apa maksud anak panah ni? Apa maksud anak panah tu? Selari. Okey. Parallel lah, selari. Garisan yang selari. So, bila garisan selari, macam-macam kita boleh dapat. Okey. Sudut dia, yang pertama, kalau kita ingat balik pasal garisan selari, so kita ada 2 sudut kat sini dinamakan sebagai sudut pedalaman. So kalau sudut pedalaman, hasil tambah dia adalah 180 darjah. Okey. So kalau kita ada A dengan B ni kan, so A tambah B, so kita dapat 180 darjah. Tapi kalau kita ada sudut yang zigzag tu, okey, contohnya kat sini, sudut dekat sini, sudut dia sama. So kita ada nama sudut selang-seli namanya kan. So dalam garis selari ni ada 3 jenis satu lagi. Satu sudut pedalaman, sudut selang-seli, satu lagi sudut sepadan. Sudut sepadan, so bila kita ada 2 garisan selari kat sini, okey, so sudut dia berada di sini. So dia ada satu lagi sepadan. Okey. So kalau bentuk U, sudut yang U tu hasil tambah dia 180. Okey. So kalau kita panjangkan, okey, kalau kita panjangkan garisan ni, okey, panjangkan garisan ni, kita akan dapat, tebal sangat ni. Okey, kita akan dapat sudut 95 ni sama dengan sudut di sini, iaitu dinamakan sebagai sudut selang-seli. So jadi juga sudut selang-seli, hasil tambah dia sudut dia adalah sama. So kalau 95 dekat sini, kat sini pun 95 darjah. Okey, so 95 darjah. Okey. Yang ni kita akan dapat kat sini 95 tolak dengan 180, kita akan dapat lebih kurang 75. Sorry. 85 darjah. Actually, hasil tambah dua sisi tu, 2 sudut tu, itu adalah 180 darjah. So kalau kita nak imagine, nak cepat, siapa yang lagi pantas, dia boleh tahu dah konsep dia yang kat sini dia pakai ni. Actually dia pakai yang konsep sepadan ni je. Pedalaman ni saja. Okay. So both 2 sudut ni hasil tambah dia adalah 180.
So dia tak kira, tak payah carilah sudut selang seli ke apa semua. So kita dah boleh dapat. Tapi tak apa, cikgu nak tunjukkan macam mana awak dapatkan nilai-nilai sudut tu. Supaya awak nampak gambaran lah dengan jelas macam mana awak nak dapatkan sudut-sudut tadi. Okay, so kita dah tahu dah hasil tambah sudut pedalaman dia adalah 540. So just kita masukkanlah 540 sama dengan P tambah Q tambahkan dengan 85 tambah dengan 95 tambah dengan 80 darjah. So pastikan kita ada 5 sudut lah. Hasil tambah ada 5 sudut. Kalau tak cukup 5 sudut, maksudnya kita punya persamaan tu salah. Okay. So that means dekat sini kita dapat P tambah Q sama dengan 540 tolak dengan 85 darjah tolak dengan 95 darjah tolak dengan 80 darjah. Dan kita boleh dapat terus P tambah Q dia. Okay, cuba bantu cikgu. Dapat berapa untuk P tambah Q tu? So P tambah Q tu dapat berapa jumlah dia? 280. 280. Okay. 280 darjah. So ada jawapan tak? Okay, jawapan dia C. Okay, jawapan dia C. 280 darjah. Okay. So ni tak masuk dalam form 4 dengan form 5 kan. Ni bukan topik form 4 form 5 tapi ni adalah topik tingkatan 2. Tingkatan 2 kita 1. Tingkatan 2 sebenarnya poligon. Buat poligon asas. So tingkatan 2 yes. So cikgu mengajar budak tingkatan 2. Okay. So P tambah Q sama dengan 280. So ingat dapatkan hasil tambah sudut pedalaman dalam poligon adalah N tolak 2 darab dengan 180. Tak ingat pun tak apa. Formula dia kat depan, dekat dalam halaman di depan kertas soalan tu, dia akan bantu guide awak lah. Tapi cuma kalau boleh dapatkan hafal sikit lah. Dan juga hafalkan sikit mengenai sudut pedalaman, sudut sepadan dan sudut selang-seli. Itu sangat penting. Itu konsep asas dia lah. So combination antara sudut dan juga sudut dalam poligon tu penting. Okay. Okay. Next kita pergi kepada soalan nombor 5 ni. Okay. Soalan nombor 5 adalah berkaitan dengan bulatan, okay, dan tangent. Okay. Bulatan dan tangent. Siapa ingat lagi pasal bulatan dan tangent ni? So Amigo ingat lagi tak apakah itu bulatan dan tangent? Aina masih ingat lagi tak? Bulatan dan tangent? Ingat kod. Okay. So, dekat sini. Okay. So, dia cakap apa di sini? DAE sama dengan adalah satu tangent kepada bulatan. Mau masuk tangent. So, tangent adalah satu garisan yang menyentuh bulatan pada satu titik. Okay. So kalau tengok sini, satu titik dia adalah di sini, dekat titik A ni. So satu garisan menyentuh pada satu bulatan pada satu titik dan titik tu adalah dia mesti berserenjang
dengan pusat bulatan tu. So maksudnya daripada A ke O tu, kalau buat DAO tu, hasil dia, okay, sudut dia, sudut DAO tu adalah 90 darjah. So kena ingatlah balik, DAO tu 90 darjah sebab hasil tambah dia ataupun dia mesti kaisan O ke A, asal jari bulatan tu ke tangent tu mesti bersudut 90 darjah. Itu asas dia lah. Okey, kat sini dia nak dapatkan nilai X. Okey, dia nak dapatkan nilai X. Okey. So, dekat dia untuk dapatkan nilai X, kita kena tahu ada satu segitiga di sini yang berada di dalam bulatan. Okey, yang berada di dalam. Okey. So then dekat sini dalam segitiga tu ada dua sudut yang mencakup kepada dua segitiga yang berada di dalam bulatan itu. Okey. So kalau kita tengok kat sini, dua sudut tu adalah X dan juga satu lagi 65 darjah. Okey, X dan 65 darjah. Okey. Siapa masih ingat lagi pasal sudut kalau cikgu panggil dia namakan sebagai sudut layar. Okey, sudut segitiga dalam bulatan. Ataupun sudut layar lah. Kapal layar kan. Okey. So kalau kita ada satu bulatan di sini. Okey. Dan satu tangent di sini kan. Dan segitiga di sini. Yang menyentuh di sini. Okey. Katakan kat sini adalah sudut dia. Ini lain lah. Okey. Sudut dekat sini adalah A katakan. So, dia adalah satu sudut yang sama dekat bucu yang bersentuh dengan lilitan tu. So, kat sini adalah A juga. So, sudut dia akan jadi sama. Okay. So, bila sudutnya sama, so kat sini kalau 65 darjah, so dekat B ni pun akan jadi 65 darjah. Okay. So 65 darjah dekat B. Right. Cuma yang kita tak tahu di sini adalah sudut di sini. Sudut di sini. Itu yang kita tak tahu. Okey. So kalau kita dapat sudut yang dekat C tu, kita dah boleh dapat terus dah nilai X dia berapa. Kan? Plus. So, tapi kita boleh guna lagi clue-clue lain untuk kita dapatkan sudut-sudut X ni. Okay. So, next round. Okay. Next round gambar dia adalah yang bila kita dah settle 65, kita next round kat sini. Buat lagi satu segi empat dalam bulatan. Okay. Alright. Cuba teka berapakah sudut DO ni? Yang warna purple tu. Apakah ataupun berapakah sudut di purple? Siapa boleh teka? 130. 130. Siapa tu? Aina ke? Okay. Macam mana awak dapat 135 tu? 2 kali 65. Okay, betul. Okay. So sudut purple ni adalah 2 kali ganda sudut yang 65 darjah. Okay. So itu dinamakan sebagai sudut di pusat dan sudut di lilitan bulatan. Okay. Sudut di pusat 2 kali ganda dengan sudut di lilitan bulatan.
So kat situ ni kita dapat 135. Alright. Next. Kita boleh buat satu lagi segitiga. Cikgu boleh keluarkan segitiga dekat bawah ni. Okay. Gunakan sudut dia purple. Cikgu buat purple lah segitiga dia. So kat sini 135. Boleh tak kita dapat sudut di C ni? Boleh tak kita dapat sudut di C? Siapa dapat? Siapa boleh dapatkan sudut di C tu? Ini simple je. Okay. Tips cikgu. Cikgu boleh bagi. OA dengan OC tu sama panjang. Sebab apa? OA dan OC tu adalah jejari. OA dan OC tu adalah jejari. So dia akan jadi sama panjang. So daripada situ apa orang boleh dapatkan? Aina, cuba sebelum awak beredar. Aina? Saya tak pasti. Macam mana? Tak pasti. Tak pasti. Okey, apa yang awak pasti sekarang? Sudut C tu sama dengan sudut A. Sudut C sudut sama dengan sudut A. Kenapa awak cakap sudut C sama dengan sudut A? Segitiga sama kaki. Good, betul. Itulah kepastian yang perlu ada, iaitu segitiga sama kaki. Sebab kita ada OA dengan OC itu adalah jejari kan, jejari bulatan. So panjang untuk jejari bulatan adalah sama. So kalau kita boleh lukis, keluarkan gambar aja tu, kita dapat satu segitiga sama kaki. Okey. So daripada sudut tu, puncak kita dah ada 135. Agak-agak berapa sudut A dan sudut di C? Aina. Berapa sudut di sini? Ha? 45. Okey. 45 tu adalah hasil tambah dua sudut tu je. Okey, ada hasil tambah dua sudut tu je. So kalau satu sudut 22.5. Okey. 180 tolak dengan 135. Okey, bahagikan dengan 2. So kita dapatlah sudut di situ lah 22.5. Okey. So target kita sekarang kita adalah untuk dapatkan sudut X. So dan kita tahu sudut X ni adalah sudut yang berada di sini. Okey, sudut C. Dan cikgu keluarkan garisan tu kat C tu, kita ada pecahan dua sudut. Satu ni adalah 15 darjah dan satu lagi adalah 22.5. Okey, 22.5. So boleh tak kita dapatkan sudut X? Okey, Batisha, apakah sudut X? Cikgu yang di OC tu 130. Ke 135. Oh, 130. Kali 2. Oh, 130 Okey, saya. Okey, cuba dah belum.
Okay, so 130 ni 130 lah. So 130 180 tolak dengan 130, so dapat ni bahagi dengan 2, so jawapan dia lah 25 darjah. So saya kesilapan kat situ. So kat sini jawapan dia 25. So kita tambahkan sudut DC ni adalah 40 darjah. So bila kita dapat sudut C tu, senanglah sikit kerja kita kan. So samakan je. So sudut katakan C kat sini, so sudut di sini. Right? So kita akan dapat kalau 40, so X akan secara automatically akan dapat 40 darjah. Right? Faham tak kelas? Macam mana kita nak dapatkan sudut dalam bulatan dan juga tangent ni. Bulatan dan tangent hubungan dia. So jawapan dia adalah dekat sini C 40 darjah. Okey. Nilai X dia adalah 40 darjah. Okey. Cikgu nak lompat kepada soalan nombor 18 dulu. So nombor 18 ni adalah berkaitan dengan soalan kuadratik. So ada dia tanya situ, cari persamaan kuadratik bagi jumlah luas permukaan kubot itu. Okey, persamaan kuadratik. Okey. Sepatutnya ungkapan lah kan. Okey. Alright. Terima kasih Aina. So jumpa lagi minggu depan. Dan jumpa lagi hari Sabtu malam. Sabtu pagi Sabtu. Sabtu pagi. Okay. So kelas. So Sabtu pagi kita akan buat kelas ganti. Untuk kelas minggu lepas. Sebab cikgu tak dapat nak buat kelas sebab ada masalah teknikal. Internet rumah cikgu tak ada. Internet rumah abang ipar cikgu ada masalah teknikal. So boleh kalau kita buat hari Sabtu pagi. Amirul cakap dah okey. So Hanis, Fatin dengan Batisha macam mana? Okey tak? Okey. So kita nanti awak jawab dulu dalam ruangan chat. Cikgu nak tanya, okey tak kalau kita buat kelas ganti pada hari Sabtu pagi 20 November? Okay, Amirul cakap dah okey. So yang lain macam mana? Fatin ni? Fatin?
Fatin dan juga Anis. Dan juga Batisha yang baru masuk tadi, dia tak sempat tadi nak bagi jawapan. Tak pasti. Okay. Macam mana pula dengan Batisha dengan Anis? Okey tak? Okey. Tak sure kalau cikgu sekolah nak buat kelas tambahan. Okey. So biasanya kelas tambahan hari Sabtu pagi So, kalau macam Ahad pagi okey tak? Ahad pagi. Okey. Amirul, okey tak kalau Ahad pagi, Amirul? Alright. So nanti cikgu akan message lah yang semua. So kita buat Ahad pagi. Kena Ahad pagi sekolah tak buat kelas tambahan kan. So kita akan buat Ahad pagi 21 bulan Okay. So ingatkan cikgu. Ahad pagi 21 bulan. Okay. So next kita pergi kepada soalan nombor 18. Okay. Ni cikgu nak bagi awak dulu. Buat dulu. Okay, tapi cikgu bagi tip dah sikit lah. Okay. Dia bagi sini Raja 9 menunjukkan sebuah kuboid. Okay, kuboid. Okay, dia nak minta cari persamaan kuadratik bagi jumlah luas permukaan kuboid. So, cikgu bagi hint dia sikit. Kalau nak dapatkan luas permukaan kuboid, kita kena tambahkan semua luas permukaan yang ada dekat kuboid tu. So, kuboid ada berapa permukaan? Siapa masih ingat? Okay, berapa? Cuba teka. Berapa permukaan kuboid? Berapa permukaan kuboid? Apakah bilangan permukaan kuboid? Berapakah permukaan kuboid? Contohnya bentuk ni adalah bentuk kuboid. Okey, bentuk kuboid. 6. Ada tanya soal pula Aduh, Fatin. Awak dah nak SPM kan ni? Boleh tanya soal? Okey. Jawapannya betul. So kita ada 6 permukaan. Kuboid dia macam kubus. Kubus ni dadu kan? Bentuk dadu tu, kubus. So kuboid tu dia bukan dadu tapi dia hampir sama dengan dadu, cuma dia punya setiap sisinya berbeza-beza. So dekat sini maksudnya apa? Bilangan dia sama, luas permukaan dia sama, cuma sisi dan juga luas permukaan bagi setiap kuboid dan kubus tu berbezalah. Setiap permukaan dia berbeza. So kalau kita ada 6 permukaan, so kita kena tengoklah permukaan yang mana. So contohnya kat sini yang depan ni kan, kalau kita buat gambaran dia, so yang bahagian depan ni, okay, dia sama juga dengan kawasan yang di sini, yang di belakang. Walaupun dia tak nampak, tapi kita kena kira jugalah. Dua kawasan bentuk segi 4 tepat yang kita perlu kira. 2. So, 2 depan dan belakang, 2 kiri dan kanan,
2 atas dan bawah. So kita ada 6 ataupun 3 pasangan, okey, 3 pasangan segi empat tepat yang sama. Okey, 3 pasangan yang sama lah. Okey, 3 pasangan sama. Okey. So dia bagi situ. Okey, kita bagi satu yang permukaan yang pertama. Kita tengok kat situ ada tingginya 5. Okey, kalau kita keluarkan tinggi dia, okey, 5 dan lebar dia 5/2 m. So maksudnya luas dia sama dengan 5 darab dengan 5/2 m. So, kalau kita kembangkan kita dapat 25 tolak dengan 10 M. Okay. So 25 tolak dengan 10 M. So dah dapat itu, kita kena tambahkan lah. Mula kita kena darabkan dulu. Sebab dia ada 2 kan. Dia ada 2 permukaan yang sama kan. Okay, darab dengan 2. Lepas tu baru tambahkan pasangan-pasangan. Okay. So cikgu tinggalkan. Ni sebagai kerja jari. Cikgu nak minta awak buat jalan kira. Hantar pada cikgu. Sekarang cikgu bagi masa dalam masa 15 minit kot. Lama tu. Tu awak siapkan. Okay. Dapatkan persamaan kuadratik bagi jumlah luas permukaan kuba ini. Okay.
Okey. Mira dah hantar kat cikgu dia punya apa? Jalan kira dia. Nampak macam sama sikitlah Mira. So yang ni A dia, area dia, luas dia bawah 1. So kalau kita gandakan 2, so A dia sama dengan 2 darab dengan 25 tolak 10 M. So kita dapat 50 tolak dengan 20 M. So 50 tolak dengan 20 M. Okay. Lepas tu kita kena pertimbangkan yang ni pula. Yang belah kiri ni. So kita ada bentuk ini pula lah. 4M tambah 2 dengan tinggi dia 5. So kita dapat yang B. Yang tadi kita buat luas A. Okay. So luas A ada 2 kali. Luas B pula warna hitam ni. So B sama dengan 5 darabkan dengan 4M tambah dengan 2. So kalau kita darabkan kita dapat 20M tambah dengan 10. Okay. So 20M tambah dengan 10. So kalau dapat 2 bahagian, okay, 2A tadi, yang 2B. So 2 darabkan dengan 2M, 20M tambah dengan 10. So kita akan dapat dekat sini 40M tambah dengan 20. Okay. Tambahkan dengan 20. So 2B. Dan next kita kena darabkan yang lagi satu lah. Okay, cikgu bagi yang warna biru pula kan. So biru dekat atas ni. Okay, bahagian atas. Dan juga di bahagian bawah. Okay. Bahagian atas dan di bahagian bawah kan. Okay, warna biru. So kita tambahkan ikut bentuk dia. So kita akan dapat bentuk ni lah. Okay. So bentuk dia akan jadi 5 tolak 2M dan 4 tambah 2. 4M tambah 2. So kat sini 4M
tambah 2, yang ni 5/2 M. So yang ni kita gantikan sebagai C lah. So C sama dengan 5/2 M darabkan dengan 4M tambah dengan 2. So kita kena kembangkan. So kita akan dapat 5 darab 4, 20 M. 5 darab dengan 2 dapat positif 10. Negatif 2M darab dengan 4M kita dapat negatif 8M kuasa 2. Dan negatif 2M tambah darab 2 kita dapat negatif 4M. So kita dapat 20M tambah 10 tolak dengan 8M kuasa 2 tolak 4M. Tetapi kita ada 20M tu kan dengan 4M. So kita akan dapat dekat sini negatif 8M kuasa 2 tambah 16M tambah 10. Itu baru satu C. So kalau ada 2 C, atas dengan bawah kan? Atas dengan bawah. So 2 C, 2 darabkan negatif 8M kuasa 2 tambah dengan 16M tambah dengan 10. So end up kita akan dapat kat sini negatif 16M kuasa 2 tambah 32M tambah 20. Okay. So negatif 6M kuasa 2 tambah 32M tambah dengan 20. So end up kita dapat ni lah jawapan dia. 16M kuasa 2. Okay. So kat sini kita kena tambahkan 2A tambah dengan 2B tambah dengan 2C. Okay. So kalau kita nak tengok kat sini jawapan paling simple lah. Okay. So 2C tu kita ada 16M kuasa 2. So, kalau kita tambahkan mana-mana pun kita akan dapat 16M kuasa 2. Sebab kalau kita tengok kat 2B dengan 2A ada tak M kuasa 2? Kita takkan jumpa M kuasa 2 kan. So bermaksudnya kat sini negatif 6M kuasa 2 kalau kita tambahkan kita dapat negatif 16M kuasa 2 juga. So kenapa kita cakap tu? Ada satu jawapan je kat sini, iaitu jawapan yang D. Itu negatif 16M kuasa 2 tambah 32M tambah dengan so kena tambahkan lah. Ada M kita ada banyak kan. 32 campur dengan 40M. Okay, campurkan dengan negatif 20M. So kita dapat positif 52M rasanya. Dan kalau kita tambah 20 tambah dengan 20 tambah dengan 50, so kita dapat lebih kurang 90. So jawapan dia sepatutnya yang ni, D. Bukan A ya Mirul. Mirul boleh dapat macam mana kita nak dapatkan dua permukaan untuk kuadratik ni? Cara dia buat satu-satu. Bukan gabung sekali. Awak punya gabung sekali. Kan? Awak gabungkan sekali. Luas tu dah kita yang awak buat tu adalah awak nak kira isi padu. Boleh ingat isi padu. So bila cikgu dah darabkan 25 kan. 25 tolak 10M kan. Kita awak darabkan lagi dengan 4M tambah 2. Actually awak mendarabkan 3 tu 3 sisi tu dan menjadikan dia seperti awak dapatkan jumlah isi padu kubatnya. Bukan isi padu, bukan luas permukaan. So dalam kubat itu ada 6 permukaan. So awak kena darab. Itulah macam mana nak kira luas permukaan. Itu penting. Dia berbeza dengan isi padu kan. Okay, cuba salin dulu dia punya jalan kira dia. Nanti cikgu akan tengok balik. Macam mana yang
Okey. Soalan dulu Okey. Next kita pergi kepada soalan yang lain juga berkaitan dengan soalan yang kita langkah. Ini dah settle. Okey. Soalan kita pergi pada soalan asas integer. Okey, kita tengok nombor 16 ni. Ini paling asas lah soalan integer ni. Okey, so cari nilai integer k yang memuaskan persamaan k tambah 1 kurang daripada 2 dan k tambah 8 lebih besar atau sama dengan 7. So yang ni awak kena tengoklah, take note. Okey, take note dekat sini. Kalau dia berkaitan dengan ketaksamaan cikgu minta sangat-sangat awak hafal satu je benda dalam ketaksamaan ni adalah kalau dia melibatkan operasi perpindahan dia darab dan bahagi dan dia ada negatif. So bermaksud dia dekat sini dia punya ketaksamaan tu kita kena ubah. Okey. Sebagai contoh kita ada 4 negatif 4x lebih besar atau sama dengan 3 katakan. Okey. So kita nak dapatkan x ni. Okey. So secara logiknya kalau persamaan ke ketaksamaan linear ke kan. Okey. Secara logiknya negatif 4 ni kita kena pindahkan ke belah kanan. Okey, ke belah kanan. So bila negatif 4 ada sebelah ada x. So, maksudnya negatif 4 ni darabkan dengan x. Okey. So kita kena pindahkan negatif 4 belah ke belah kanan. Okey, boleh kita pindahkan. So x okey 3 akan bahagikan dengan negatif 4. Tetapi remember, so kalau kita bawa negatif menggunakan operasi bahagi
dan juga darab, ada negatif, bahagi dan juga darab. Okey, salah satu daripadanya. Kalau dia bahagi, pindah ke sana jadi darab, ada negatif, kita kena ubah kedudukan ketaksamaan ni. Kita terbalikkan kedudukan dia. Okey. So X kurang atau sama dengan 3 per negatif 4. Sama juga kalau dia buat macam ni. X per dengan negatif 5. Okey. So lebih besar atau lebih besar daripada 4 katakan. Okey, besar daripada 4. So dekat sini negatif 5 ni kena pindahkan ke belah kanan. So negatif 5 tu bahagi dengan X tu. Okey, so pindah ke belah kanan jadi darab. So X ni akan jadi 4 darabkan dengan negatif 5. So kalau ada darab ataupun bahagi dan ada negatif, tata tanda tu akan berubah ke kiri. Terbaliklah. Kalau dia lebih besar, kurang. Kalau kurang, lebih besar. Macam tu je. So kita akan dapat di sini X kurang daripada negatif 20. Okay. X kurang daripada negatif 20. Okay. So simple je nak dapatkan dunia ni. Okay. So berbalik kepada soalan yang cikgu bagikan tadi. Okay, berbalik kepada soalan yang cikgu bagikan tadi. Right. Cikgu buat kat sini lah. Okay, so soalan nombor 16 ni macam mana kita nak selesaikan dia? Okay, so dia minta cari nilai integer dia. So ni melibatkan satunya operasinya tadilah, kita pindahkan dia punya kedudukan dia. Okay, satunya kita kena tengok dia punya julat dia. Okay, julat tu penting. Okay, so apa kita kena buat dekat sini adalah kita kena selesaikan satu persatu dulu. Okay, so K tambah 1 kurang daripada 2. Okay, kurang daripada 2. So 1 ni kita pindahkan ke belah kanan. So kalau 1 dia positif 1 kan. Kalau positif 1 pindah ke belah kanan akan jadi negatif. So dia tak melibatkan operasi darab ataupun operasi bahagi. So maksudnya kat sini K kurang daripada 2 tolak 1. So K kurang daripada 1. Okay, kurang daripada 1. So next kita ada kat sini K tambah 8 lebih besar atau sama dengan 7. Okay, K tambah 8 lebih besar atau sama dengan 7. So apa kita perlu buat adalah kita pindahkan 8 juga. So pindahkan 8 ke belah kanan. Okay, pindahkan jadi negatif. So kita akan dapat K lebih besar atau sama dengan 7 tolak 8. So K lebih besar daripada negatif 1. Okay, K lebih besar atau sama dengan negatif 1.
So macam mana kita nak carikan dia punya julat dia kan? Okay, julat dia. So buat satu garisan, garis lurus. Okay, so kita ada -1 di sini. Dan juga 1 di sini. Okay, ikut kedudukan ya. -1, negatif belah kiri, kanan positif. Okay. So, kalau tengok situ yang pertama, K ni kurang daripada 1. Okay. Kalau kurang daripada 1 bermaksud dia tak ada calik lah. So bila tak ada calik, dia punya ni akan jadi bulat kosong. Okay, bulat kosong. So kalau kita tengok arah dia, arah ke kiri. Okay, kita sama mana arah ke kiri. So kita buatlah anak panah dia ke kiri. Okay, ke kiri. And then untuk K lebih besar atau sama dengan -1 ni, kita kena buat gelap lah sikit. Gelap. Gelapkan bulat, gelap. Arah dia ke mana? Arah dia ke kanan. Okay. Arah dia ke kanan. So, julat yang kita boleh dapat dekat sini adalah, of course dalam antara -1 dengan 1. Okay. Tetapi, sama ada -1 atau 1 yang masuk. Okay. So, kalau bulat dia gelap, nombor tu akan dimasukkan dalam dia punya nilai dia, nilai K dia. So, kalau kita tengok sini, yang bulat adalah -1. So bermaksud kertas samaan dia akan jadi -1 kosong, kita tengah ni kosong dan 1 ada tak? Okey, berarti Syah, 1 ada tak? 1. Bukan -1, 1. Termasuk tak dalam dia punya? Itu soalan cikgu. Termasuk dalam K, nilai K tu ke ataupun tidak? Yang mana? -1. Okey. Pasal tak -1 dia bulat putih? Bukan bulat gelap. Okey, kalau bulat putih, dia tidak termasuk. Tak termasuk. Okey. Yang ni termasuk. Okey, termasuk. Ni tidak termasuk Okey, boleh? Berarti Syah, beza antara bulat putih dan bulat gelap tu untuk julat. So jawapan dia kat sini apa? So, jawapan dia adalah -1 kosong ataupun kosong -1. So jawapan dia adalah B. Okey. Jawapan dia adalah B. Right. So ingat balik macam mana kita nak selesaikan. Okey. So mula kita dapatkan dulu K tu, ketersamaan bagi K, julat bagi K. K lebih besar ke, K kurang ke. Okey. Depend kepada ketersamaan linear lah. Ubah kiri kanan ke, bahagi ke, darab ke, tu kena ingat lah. And then kita masukkan dalam satu garis nombor. Okay, garis nombor, kita buat bulat gelap dan bulat putih. Okay? Baik. So Fatin, faham tak? Amirul? Hanis sini ya? Boleh tak? Apa yang cikgu ajar ni? Okay. So kena inilah, berhati-hatilah. So kalau bulat putih, dia tidak termasuk.
Kalau bulat gelap, dia termasuk. Okey, macam nak tahu bulat putih atau bulat gelap untuk kita lukis kan? Okey, kalau dia bentuk macam ni ataupun macam ni, dia bulat putih. Tapi kalau macam ni ataupun macam ni, dia bulat gelap. Okey. Kalau dia carit kat bawah tu, maksudnya dia bulat, dia mesti gelap. Hitam lah. Itu membezakan antara ketak samaan ni. Okey. Next. Next ni cikgu nak minta ni lah. Awak buat soalan. Okey. So nombor 7, 12 ni soalan dia kebat. Okey. So abaikan. Kita juga akan bincang lah dengan awak. Okey. Cikgu nak nombor 19 dengan 20 ni je. 19 20 ni simple je. Ini adalah penakulan logik. Penakulan logik untuk matematik. So kita ada PMS 1, PMS 2, PMS 3. Okay. So nanti cikgu nak tengok. Awak masih ingat lagi tak berkenaan dengan penakulan logik ni? Okay. So yang nombor 20 ni dinamakan sebagai induction ataupun aruhan. Okay. So beza ada dua kan, deduction dengan deduksi ataupun aruhan. So deduksi kita ada kes-kes umum, kita buat kesimpulan secara spesifik. Tetapi kalau aruhan, kita ada kes-kes yang spesifik, kita buat kesimpulan secara umum. Itu beza antara deduksi dengan aruhan. Okay. Okay, cuba buat yang nombor 19 dengan 20 ni dulu. Nanti cikgu akan tengok macam mana. Awak boleh tak sampai ke tahap ni? Okay, cikgu bagi awak masa lebih kurang 15 minit. Kita siapkan nombor 19 dan juga nombor 20.
Okay, baik. Terima kasih kepada Amirul. Dia dah hantar jawapan dekat dalam WhatsApp. Kita juga dapat. Cuma cikgu tak tengok lagi lah. Jawapan dia betul atau tidak lah. So far jawapan dia betul. Okay, nombor 9 tu, 19 tu salah Amirul. Kesilapan kat situ. Okay, nombor 20 tu betul. 19 tu salah. Okay. Untuk awak dapatkan apa kata jawapan dia, kesimpulan dia. Kita ada premis 1, premis kedua dan kesimpulan. Ketiga-tiga penyataan ni ada berhubung kait. Right? Dia berhubung kait. So kalau itu dinamakan sebagai hujah lah. Okay, hujah. So sebagai hujah. So hujah ni ada 3 bentuk yang awak perlu ingat. Okay, 3 bentuk. Bentuk pertama, bentuk kedua dan juga bentuk ketiga. Okay, bentuk pertama, kalau dia bagi premis pertama dia, okay, P1 premis pertama. Okay, yang pertama, dia buat A adalah B. Okay. Adalah B. So, premis kedua dan kesimpulan dia mesti mempunyai apa? Orang kata mempunyai C. So, premis kedua adalah A adalah C adalah okay, balik. C adalah A. Okay. So, kesimpulan dia akan jadi C adalah B. So, kalau kita tengok dekat sini, dia punya B ni. So, B mesti dekat kesimpulan. Okay. C mesti berada di kedudukan depan, tapi dia berada di pada premis kedua dan juga kesimpulan lah. So A adalah B, C adalah A, C adalah B. So A dengan B, A, B dan C tu adalah dia punya bentuk keyword dia. Okay. So dia punya ayat tu mesti sama kedudukan dia. A, B mana. Okay. Contohnya kat sini cuba bagi contoh. Kereta merah itu Saga. Okay, contoh bagi. So yang pertama,
kereta merah adalah foton saga. Kan? Foton saga. Okay. So, premis kedua, dia akan jadi beroda 4 katakan. Beroda 4 adalah kereta merah. Dan kesimpulan dia akan jadi beroda 4 adalah proton saga. So nampak tak kat sini? Kedudukan kereta merah adalah A, proton saga adalah B, okay, beroda 4 adalah C, dan itulah dia akan jadi A, B dan juga C. Okay, untuk bentuk kedua, so kita ada premis pertama, premis kedua dan juga kesimpulan juga. Okay. So untuk premis pertama, kita ada tulis jika. Okay, jika P maka Q. Okay. Jika P maka Q. So ayat dia mesti ada. Okay. So kalau untuk bentuk kedua, premis kedua mesti adalah P. Okay. Premis kedua adalah P. Dan kesimpulan adalah Q. Ikut susunan dia. Kiri ke kanan kan. P datang dulu baru Q kan ayat dia kan. So P akan jadi premis kedua. Q akan jadi kesimpulan. Tetapi berbeza dengan bentuk ketiga. So kita ada premis pertama, premis kedua dan kesimpulan. So premis pertama sama juga ayat dia. Jika P maka Q. Okay. Jika P maka Q. So premis kedua akan jadi kontra Q. Okay. Kontra Q. Kesimpulan akan jadi kontra P. So dia terbalik kat sini. So kalau macam P1 adalah jika P maka Q sama je dengan bentuk kedua tu. Tapi bila premis kedua, dia akan jadi kontra Q. Dia ambil yang belakang tu, bawa ke premis kedua, tapi kita kontrakan. Contohnya, kalau K masa Q tu adalah K lebih besar daripada 1, masa dekat premis kedua akan jadi K kurang daripada 1. Right, kat sini. So kita boleh tengoklah dia punya kotak-kotak dia ataupun ayat dia. Keyword yang perlu kita kena tengok. Okey, ni akan jadi bentuk ke berapa? Pertama, kedua dan ketiga. Biasanya bentuk pertama dia tak ada jika dan maka. Okey. So bentuk kedua dan bentuk ketiga saja ada jika dan maka. Okey, cuba boleh salin dulu dia punya bentuk ni. Okay. Boleh salin dulu bentuk hujah. Jadi banyak lagi untuk KSSM dia banyak. Dia banyak bentuk. Okey, untuk KSSM kita banyak bentuk hujah. Tapi yang asasnya kita ada 3 bentuk ni saja. 1, 2 dan 3. Asas untuk soalan. So sebab untuk KSSM kita ada kontra positif, kita ada akas. So kita ada dia ada 4 tu. Kontra positif, songsang. Silap, songsang. Kita ada okey, mula implikasi, kita ada akas, kita ada songsang dan juga kontra positif. Itu bukan hujah, itu yang lain.
Itu masuk dalam implikasi. Implikasi pertama, implikasi kedua, itu dalam implikasi. Hujah dia hanya tiga saja. Bentuk pertama, bentuk kedua dan ketiga. Tapi dia bila awak dah bercampur dengan dalam satu bab, dia akan jadi pening. Okey? Tapi tak apa, yang hujah ni cikgu fokus kepada ni. Kita ada tiga bentuk ni saja. Okey? Boleh tak salin dulu? Dia punya apa kata macam formula lah. Okey, formula untuk awak dapatkan dia punya ni. Okey? Boleh salin dulu bentuk hujah. Dah salin bagi tahu cikgu dia punya ni nota ni. Kalau dah salin bagi tahu Anis, Batisha. Dah salin bagi tahu
Okey. Dah Okey. Balik kepada soalan yang nombor 19 tu. Okey. So macam mana kita nak jawab soalan nombor 19 tu? Okey. So kita kena perhatikan dia dalam bentuk apa dulu. Okey, dalam bentuk apa? Okey. Mula kita tengok P yang mana satu, Q yang mana satu. Okey. So P kat sini adalah X kurang daripada kosong. Okey. Dan Q dia adalah ini. X ialah integer negatif. X ialah negatif. So, X kurang daripada kosong, X ialah negatif. Okey. So, berbalik kepada soalan tu, kita tengok apa yang dia bagi. Kalau kat sini dia bagi kesimpulan sahaja. Okey, kesimpulan saja. Of course lah, kesimpulan sebab dia nak dapatkan dia akan pilih salah satu. Kalau dia bagi premis pertama, kesimpulan ataupun premis kedua lah akan jadi kosong. So kena carikan kesimpulan ataupun premis kedua. So takkan dia bagi semua kan. Dia bagi satu je. Okey. So kat sini dia bagi kesimpulan dia adalah X lebih besar daripada kosong. Okey. So kat sini yang ni adalah P, ini adalah Q dia. Tiba-tiba kesimpulan dia adalah P. Tapi dia adalah P kontra. Kontra itu maksudnya berlainan lah, berlawanan dengan tu kan. Kontra kan. P kontra. P dia kontra. So bermaksud dekat sini Q mesti kontra. Okay. Q mesti kontra. So bila Q adalah kontra, atau terbaliknya, so kita ambil inilah ayat ni. X ialah negatif. So kontra dia of course dia akan jadi X ialah positif. X ialah positif. Tetapi ada tak X ialah positif dekat dalam jawapan? Ada kan? Okey. Yang kita ada semua negatif, 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 negatif. Okey. So kita boleh ubah ayat dia kepada X bukan negatif. Okey. X bukan negatif. Kita boleh tukar. Daripada ayat ialah positif, kita boleh tukar kepada X bukan negatif. Kita kontrakan dia. So kita kontra sepatutnya positif lah. Tapi X ialah positif tak ada dalam jawapan, dalam skema, dalam A, B, C, D tu. Tak ada. So apa kita buat kat sini? X bukan negatif. So jawapan dia adalah C. Okay. So siapa? Amirul? Boleh check, boleh tengok macam mana kita dapatkan X bukan negatif? Amirul? Boleh dapat ni? Amirul? Faham apa kesilapan awak kat situ? Okey. So itulah dia perbezaan antara bentuk 1, bentuk 2 dan bentuk 3. Itu kena fahamlah. Bentuk ni adalah bentuk ketiga. Bentuk ketiga dalam konsep hujah.
Okay. Maksud je. Kita ada premis pertama, premis kedua dan kesimpulan. Okay, next kita pergi kepada soalan nombor 20. Okay. Soalan nombor 20. Okay, dia beri bahawa jujukan 27, 110 dan 445. Okay, ni yang 227, 210 kita bagi kat sini kan. Okay, actually kan. Yang ni, yang belah kiri ni, kalau kan, yang ni, 27, 110, 45 ni kita boleh abaikan sebenarnya. Okay, kita boleh abaikan. Itulah jawapan dia. So, kita tengok yang belah kanan tu. Okay, kita tengok yang belah kanan tu. Okay, macam mana kita nak buat yang belah kanan tu? Okay. Senang je. Cari benda yang sama. Benda yang sama tu kita tulis. Okay, cari benda yang sama. Okay. 7. Sama kan? 1, 2, 3 tu ada 7. Lepas tu kita ada 4. 3 ada 4. Okay. Tetapi kuasa dia, okay, kalau tak ada kuasa ni dianggap sebagai kuasa 1 So kalau tak ada kuasa tu dianggap sebagai kuasa 1. Okay. So dekat sini kita ada kuasa dia 1, 2 dan 3. Okay. Dia tak sama. Okay, kita boleh tukarkan dia dengan kuasa N. Okay. N. Tolak dengan N. Sebab dia 1, 2, 3 kan. So kita akan dapat 7 darab dengan 4 kuasa dengan N tolak N. So jawapan dia adalah B. Okay, jawapan dia adalah B. Alright. So kelas boleh dapat macam mana kita nak dapatkan induksi? Okay. Oh. Kenapa bukan D? Okay. Bagus soalan tu. Okay, kenapa dia bukan D? Kenapa dia bukan D? Okay, nampak tak kat belakang ni? Nombor kat belakang ni. Nombor kat belakang tu berubah-ubah kan? 1, yang kedua 2, 3 kan? Nampak tak? Tak sama. Dia punya ni. 7 ni sama kan? 4 ni sama kan? Tetapi bila tang yang kuasa ni dia berbeza. Yang warna kuning tu kita kena tukar dengan N. Okey? Betul Syah? Yang warna kuning tu sebab kita ada perubahan nombor tu 1, 2, 3 kan? Sama dengan kuasa tu. So kita tukarkan yang perbezaan nombor tu, nombor berbeza tu dengan N. Sebab kita nak letakkan satu identification yang tak tahu ataupun pemboleh ubah. N. Boleh? Betul Syah? Dapat? Okay. Bagus. Apa? Tanya je. Okay. So belajarlah. Apa itu nak carikan dia punya aruhan dia ataupun induction dia. Dalam bahasa Inggeris induction. Tapi sebenarnya kita panggil aruhan. Okay. 7 darab 4 kuasa N tolak dengan N. Okay, untuk Mirul, betul jawapan awak. Jawapan dia B. Okay, betul. Okay, next kita pergi kepada soalan yang lain. Okay. Ya, saya nak tengok soalan dia. Okay. Sekejap cikgu screenshot kot. Kita buat teruslah. Masa pun dah suntuk. Alamak.
Okay. Next kita pergi pada soalan nombor 17 ni. Okay. Ajar 8 menunjukkan dua garis lurus AB dan BC pada satah cartes. Okay. So dia minta apa ni? Dia bagi apa ni? Kecerunan AB adalah 4/3. Ialah 4/3 kecerunan dia. Dan panjang BC ni ialah 13 unit. Okay, 13 unit. Cari pintasan X bagi garis lurus BC. Okay, pintasan X bagi garis lurus BC. Cari garis pintasan X. So, kalau kita tahu kat sini, so B ni adalah pintasan Y. Dan C ni adalah dia punya pintasan X. Okay. So B tu adalah dia punya pintasan Y dan C tu adalah dia punya pintasan X. Okay. So kita nak dapatkan kecerunan AB kan. So kecerunan AB, dia bagi kecerunan AB adalah 4/3. Okay. So awak kena ni sikit lah. Kena think out of box lah ni. Nama pun soalan kebat kan. Okay. So kalau kita besarkan AB ni bentukkan satu segitiga di sini. So A dekat sini dan B di sini. Alright. So B tu adalah dia punya pintasan Y. Okay. Ini bukan pintasan Y. Okay. So ingat kalau pintasan Y X dia sama dengan kosong. X dia sifar. Dan bila pintasan X, Y dia sama dengan kosong. Okay. So itu kena ingat sampai bila-bila lah. So kalau pintasan Y, X dia sama dengan kosong. Dan pintasan X, Y dia sama dengan kosong. So bermaksud dekat sini, kita dapat kat sini kosong Y. Okay. Kosong Y. Dia agak susah sikit untuk kita cari nilai dia. Okay, tapi tak ada masalah pun. Okay. Mula, apa kita perlu buat adalah, okay, so dia dah bagi kat sini BC ni 13 unit. Okay, BC ni 13 unit. Okay. Paling simple lah. Paling simple. Mana dia? Unit. Okay. 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 Teknik paling senang adalah kita buat teknik cuba jaya. Okay. Kita buat teknik cuba jaya. Okay. So, memula awak kena ingat mengenai segitiga bersudut tegak. Okay, segitiga bersudut tegak.
Okey, segitiga bersudut tegak. So sudut di sini masih 90 darjah lah. Sudut tegak. Okey. Right. So 13 ni adalah dia punya hypotenuse. Okey. 13 ni adalah hypotenuse. Okey. So biasanya dia punya pasangan segitiga ni kan, kalau hypotenuse dia ada 13, yang secara logiknya ada dua pasangan saja kat sini, iaitu antara 5 dan juga 12. Okey, 5 dan juga 12. Okey, so 5 dengan 12 ni kita ada dua jawapan, iaitu A dengan D lah. Of course lah, 5 dengan 12 kan. Dua-dua ada kat situ. 5 dengan 12. Okey. So, kat mana 5? Kat mana 12? Kita boleh tak ada sini 5 12. Dan ada juga orang boleh argue. Kat sini 12 itu panjang sikit. Kat sini boleh jadi 5 sebab dia pendek. It's up to you. You kena letakkan. Tapi you kena tahu macam mana kita nak tentukan dia punya yang mana. Itulah kecunan dia. Okay. So AB adalah 4/3. Right. So secara logiknya, okay, kalau kita letak 12 di sini, okay, 12 di sini, okay, so jarak daripada kosong ke B tu adalah 12. Okay, 12. Okay, 12. So 12 ni kita boleh bahagikan dengan 4. So kita boleh bagi dengan 4. Mudah sikit lah kita bagi dengan 4 kan. So secara logiknya 12 ni berada di tengah-tengah. Tengah-tengah. So then secara logiknya 5 berada di sini. So maksudnya pintasan X bagi BC ni adalah 5. Okey. 5. Okey. AB ni dia sebab dia tak bagi nilai langsung. Okey. Dia tak bagi ni. Okey, boleh cikgu boleh okey, jap. So dia tak bagi nilai apa-apa. Okey, secara logiknya kita boleh dapatkan lah kat situ. So 12 ada hubung kait dengan 4. So kita boleh teka. So saya pengen dia agak payah sikit lah soalan ni. Kita main kepada secara logik clear lah. Sini. So jawapan dia untuk 17 adalah A. Okay, pintasan X bagi BC adalah di 5. Sebab kalau kita tengok kat sini 4 ni dengan 3 kan. Kalau kita buat pintasan okay. So kita ada kecunan M sama dengan negatif pintasan Y. Okay, pintasan Y bahagi dengan pintasan X kan. Okay, pintasan Y dengan bagi dengan pintasan X. Okay. So bagi garisan dia, so sambungkan B ni ke bawah. Kat sini. Okay. So kita dapat kat sini pintasan X dia adalah negatif. Okay. Pintasan X bagi AB ni adalah negatif. So secara logiknya, so M dia adalah 4/3. Nak pastikan dia positif, dah dapat. So negatif. Negatif tu memang ada. So pintasan Y ni mesti adalah positif bahagi dengan negatif kat sini. So positif
maksudnya kita ambil gandaan berdasarkan Y adalah yang di atas lah. So gandaan bagi 4. So gandaan bagi 4 apa? Okey, gandaan bagi 4. Gandaan 4. So kita ada 4. Lepas tu kita ada 8 dan kita ada 12. Okey, gandaan yang kena adalah 12. Okey. So maka jawapannya adalah 12 yang atas tu tegak tu. So yang melintang akan jadi 5. So maksudnya pintasan X bagi BC-nya adalah 5. So banyak konsepnya, itu gandaan dan juga kecerunan. So maksudnya kat sini, so kita boleh dapat 4 tu sebagai dia punya base dia. Yang dekat atas sebagai pintasan Y. Kita nak kejar sini pintasan Y ni. Takkan 4 kan, pintasan Y dia 4. So kita buat gandaan. Gandaan 4. Ada 4, 8, sampai jumpa 12. Dapat jumpa 12. So kita ambil lah 12 sebagai gandaan dia. Okay. Alright. So dah lewat sangat. Dah dekat pukul 10.30. Okay. Siapa nak salin dulu. Okay. So siapa dah salin boleh beredar lah. So kita jumpa lagi pada hari Ahad 21 November pagi. Pukul 10 hingga pukul 12 tengah hari. Pagi. Okay. Assalamualaikum.